memasuki syurga. Apa cirinya? Amal itu mesti bertunjangkan iman. Amal itu mesti bertunjangkan kepercayaan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, amal itu mestilah dilakukan dengan hati yang ikhlas, mengharapkan redha ilahi. Ciri yang ketiga, amal itu mestilah mengikut panduan syariat, menjaga batas-batas halal dan haramnya, mesti berpandukan syariat. Dan yang keempatnya, pada ketika yang sama, jangan amal kita bercampur aduk dengan hak serta batil. Semayang-semayang juga, mengumpat-mengumpat juga, puasa-puasa juga, minum arak juga, derma-derma juga, curi-curi juga, bercampur aduk hak dengan batil, baik dengan buruk. Sebab itu, buat ma'ruf berterusan, mungkar jangan sekali. Maka kita beramal berpadukan syariat. Yang keempatnya, jangan amal kita pada sesetengah ketika kita campurkan dengan mungkar haram pula pada ketika yang lain, InsyaAllah. Dan yang kelimanya, jangan kita beramal sekadar untuk diri kita dan kita melupakan amal kemasyarakatan. Amal kemasyarakatan juga diwajibkan Allah. Amal untuk orang lain, antaranya dakwah. Sebab itu jika kita sebagai ahli sufi hanya bertapa di bilik kita dengan tasbih di tangan, berzikir Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, dia bukan golongan yang baik. Sebab dia hanya mementingkan ibadah khususnya, sedangkan ibadah kemasyarakatan dia abaikan. Antara yang terpenting ialah dakwah. Dia tidak bangun terjun dalam masyarakat, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran. Walaupun secara peribadi dia baik, tapi di sisi Allah dia belum baik. Terutama jika masyarakat memerlukan tenaganya, tiba-tiba dia bersembunyi, dia bersuluk, dia menjauhkan diri daripada masyarakat, dia dikutuk oleh agama. Maka ini antara benda yang kita nak kaitkan dengan amal tadi. Maka Allah mengatakan syurga yang kita ceritakan ciri-ciri yang tadi berpandukan wahyu, Allah katakan akhirnya jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi orang yang beramal, InsyaAllah. Kemudian Allah tutup cerita syurga tadi dengan dua ayat. Ayat 25 Allah berfirman, la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima. Di syurga tidak didengar dalamnya perkataan sia-sia, tak ada dusta. Seronok, tapi tak ada sia-sia, tak ada dusta. Sebab itu saya katakan tadi, syurga tempat kemuliaan. Walaupun seronok di sana, ceria di sana, sukacita di sana, tapi ia bukan seronok seperti yang ramai orang faham. Bila kita seronok, kita mulalah tak ikut panduan. Bila kita ceria sangat, mulalah nak merapu, kata orang kita. Syurga bukan begitu. Syurga memang kita amat seronok, amat sukacita, amat bergembira, benar. Tapi tak ada di sana benda sia-sia. Kata orang Pulau Pinang, bukan melawak bodoh lah di sana. Kena buat bodoh di sana, buat melawak kartun, tak ada. Di sana you are happy, but based on good virtues. Kita seronok, tapi asasnya ialah benda yang mulia. Itu syurga. Itu syurga. Tak ada dalamnya perkataan sia-sia, tidak keluar di sana perkataan dosa. Tak ada. Bahasa gembira, tapi semua bahasa damai. Kemuncak ayat 26, illa qilan salaman salama, melainkan kalimat yang keluar salam, salam, salam. Apa maksudnya? Bahasa yang terbit di syurga, bahasa salam. Salam artinya kesejahteraan. Bahasa mulia yang di syurga. Seronok, mulia. Itu nak kita hayati juga sekarang.
dan contohi ahli syurga. Kita hari ini boleh berhibur, boleh bersuka, boleh berjenaka, tapi konsepnya salam. Nak berjenaka silakan, nak berhibur silakan, nak senyum boleh, tetapi konsepnya salam. Bahasa kita gunakan bukan bahasa dosa, bukan bahasa hina, tapi semuanya seperti yang Quran ajarkan tentang bahasa ahli syurga, semuanya salaman salam. Sebab itu lepas solat kita berzikir. Antara zikir yang Nabi ajar pada kita apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sampai ke hujungnya. Ya Allah, kamulah as-salam, daripadamu datang salam, kepadamu kembali salam, semua salam. Maka ahli syurga pun kalimatnya salam salam. Zikir kita itu peringatan. Allah itu as-salam, datang darinya semua baik, semua sejahtera, kembali kepadanya pun semua kena sejahtera. Maka kita hidup pun kena dah konsepnya as-salam, hidup mengikut kesejahteraan. InsyaAllah barulah kita layak ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, itulah yang sempat kita bicarakan. Alhamdulillah, dari ayat 7 hingga 26 surah Al-Waqi'ah. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan video ini di internet, semoga apa yang anda lihat dan dengar tadi insya-Allah mendatangkan kebaikan pada anda. Dan petang ini alhamdulillah saya bertuah dan kita bertuah, rakan-rakan kita daripada Ma'had Tahfiz Pahang berpusat di Kuantan. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah ada bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah pada petang yang permai ini, daripada kaum lelakinya dan juga daripada kaum muslimin dan muslimatnya yang datang daripada Pahang, dari Ma'had Tahfiz Pahang berpusat di Kuantan. Selamat datang ke Pulau Pinang dan selamat insya-Allah berkunjung melakukan amal di Pulau Mutiara ini. Semoga insya-Allah mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma a'lam bissawab. Dan sebelum kita buka pada soal jawab, insya-Allah kita rumuskan sedikit usul 20 kita. Insya-Allah sediakan soalan jika ada. Dan sebelum kita buka pada soal jawab, insya-Allah kita nak bicarakan usul Hasan al-Banna. Kita akan masuk usul yang ke-9, tapi memandangkan ada permintaan agar saya mengulang kaji usul 1 hingga 8, maka eloknya saya ulang kaji. Alhamdulillah minggu lepas saya ulang kaji usul 1 dan 3. Usul pertama menjawab persoalan what is Islam? Apa itu Islam? Itu usul pertama. Islam lengkap sempurna bicarakan tentang semua perkara, tentang dakwah, tentang iman, tentang perjuangan, tentang siasat, tentang ekonomi, tentang kemasyarakatan, kekeluargaan, individu dan sebagainya. Lengkap. Usul yang kedua menjawab soalan apa sumber Islam. Jika Islam itu lengkap, apa sumbernya? Sumber rujukannya. Maka sumber rujukannya ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dasar. Sumber rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu paling pokok. Yang lain kita bincang kemudian. Ijma', qiyas, ia tidak wujud secara tersendiri. Ijma' bukan datang tersendiri, qiyas bukan datang tersendiri. Ia datang di bawah naungan Quran dan Sunnah. Yang dasarnya dua, Quran dan Sunnah. Itu Nabi tinggalkan kepada kita. Quran hendaklah difahami menggunakan metodologi yang betul. Jangan jadi seperti Islam liberal. Mereka tafsirkan Al-Quran secara bebas, secara liberal. Maka keluarlah fatwa dari sekelompok Islam liberal, contoh di Indonesia, yang mengatakan jika kita meminum arak sedikit, tidak mabuk, halal. Merujuk kepada ayat Quran. Allah mengatakan tentang arak, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, tapi kebaikannya tetap ada. Ada juga baik tapi sikit. Jadi minum arak sikit halal. Begitu, liberal. Itu tafsiran liberal. Jangan jadi begitu.
Tafsir